Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Taala pada hari ini bersama dengan Ustaz dalam kelas Al-Quran dan Fardu Ain dalam subjek iaitu pelajaran sirah. Tajuk kita pada hari ini, kita akan sambung perbincangan berkenaan dengan perkembangan agama Islam pada sudut kanun ataupun perundangan pada kali yang kedua. Setelah sebelum ini kita telah jelaskan berkenaan dengan bagaimana Nabi mewujudkan perundangan Islam yang pertama di dunia secara bertulis. Secara bertulis yang dinamakan sebagai Piagam Madinah. Dan juga apakah langkah-langkah yang dibuat oleh Nabi untuk mewujudkan perundangan di Madinah tersebut. Pada hari ini kita sambung lagi, kita lihat, jom sama-sama murid-murid, berkenaan dengan kanun dan juga perundangan, iaitu kita lihat berkenaan dengan prinsip perundangan Islam yang ditekankan oleh Nabi SAW bila mana Nabi wujudkan Piagam Madinah di Madinah tersebut. Okey, yang pertama, prinsip yang penting dalam perundangan Islam ditekankan oleh Nabi SAW iaitu mestilah sumber hukum berdasarkan Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Ini prinsip paling penting sekali dan ia memang sumber kepada kita sebagai seorang Islam, iaitu mestilah undang-undang tersebut bersumberkan daripada Al-Quran dan juga sunnah, iaitu hadis Nabi SAW. Yang kedua, prinsip perundangan Islam iaitu tanggungjawab setiap orang menegakkan keadilan. Ini prinsip yang ditekankan supaya semua orang bertanggungjawab untuk menegakkan keadilan. Siapapun mereka mesti menegakkan keadilan. Yang ketiga, seterusnya, iaitu prinsip perundangan Islam memberi kebebasan beragama kepada orang bukan Islam. Bebas untuk menganut agama mereka walaupun berada di negara Madinah pada awal-awal permulaan Islam tersebut di Madinah. Bebas untuk beragama. Dan seterusnya, prinsip perundangan Islam yang penting yang diwujudkan oleh Nabi SAW yang keempat iaitu kebebasan bergerak dan tinggal dalam negara Madinah. Bebas orang bukan Islam, sama ada orang Islam ataupun bukan Islam, untuk bergerak dan tinggal di dalam negara Madinah. Seterusnya, yang kelima, prinsip perundangan Islam adalah memberi tanggungjawab pertahankan keamanan negara. Semua mesti bersatu padu, sama ada orang Islam ataupun bukan Islam, bertanggungjawab untuk sama-sama mempertahankan keamanan negara. Dan yang terakhir sekali, iaitu yang keenam, prinsip perundangan Islam memberi kesatuan umat Islam dan kedaulatan negara. Nabi SAW menekankan supaya umat Islam bersatu dengan Nabi wujudkan pada peringkat pertama dengan menyatukan, mempersaudarakan antara antara umat Islam sama ada di kalangan Muhajirin dan Ansar. Supaya apa? Supaya dapat mendaulatkan negara tersebut. Itu prinsip-prinsip penting yang dibawa oleh Nabi SAW dalam mewujudkan undang-undang Islam di Madinah. Seterusnya, murid-murid, kita cuba lihat berkenaan dengan apa hasil bila Nabi wujudkan perlembagaan ataupun Piagam Madinah itu. Hasil yang diperolehi bila wujudnya Piagam Madinah ataupun undang-undang perlembagaan. Yang pertama, Islam berkembang pesat kerana sistem perundangan yang baik dan adil. Islam boleh berkembang dengan baik kerana apa? Setelah masyarakat Arab melihat bahawa sistem perundangan yang dibawa oleh Nabi itu adalah sistem perundangan yang sangat baik dan adil kepada seluruh manusia, seluruh masyarakat. Yang kedua, hasil yang bila wujudnya perlembagaan itu, Rasulullah telah mengambil kira semua hak dan menjamin agar tidak berlaku sebarang ketidakadilan. Nabi pastikan bahawa perlembagaan itu tidak berlakunya sebarang ketidakadilan di kalangan masyarakat, dan itulah jaminan Nabi SAW, dan Nabi mengambil kira semua hak masyarakat pada masa itu, sama ada dia berbangsa apa, bahasa apa, ataupun apakah kefahaman agama mereka, semua Nabi mengambil hak mereka.
Kerana apa? Kerana masyarakat pada masa itu adalah masyarakat majmuk, pelbagai kaum, pelbagai agama. Dan yang ketiga, hasil yang diperolehi bila adanya perlembagaan Islam, iaitu baginda telah membentuk sebarang kesatuan politik dengan membuat perjanjian dengan semua penduduk Madinah agar dapat mempertahankan Madinah daripada ancaman luar. Inilah hasil Nabi melaksanakan kesatuan dari sudut politik dengan Nabi buat perjanjian antara orang Islam dengan orang Yahudi dan seluruh masyarakat itu supaya sama-sama mempertahankan Madinah daripada ancaman-ancaman luar. Itulah hasil dengan wujudnya perlembagaan ataupun piagam Madinah. Itu saja perbincangan kita pada hari ini berkenaan dengan perkembangan agama Islam pada sudut kanun atau perundangan. Moga-moga perbincangan kita hari ini mendapat manfaat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga itu, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.